بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah. Dengan izinnya pada pagi ini kita masih diberi peluang oleh Allah, masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesihatan, dipanjangkan umur untuk kita pergiatkan amalan kita. Terutama pagi ini kita salat subuh berjemaah, pahala yang sangat besar, ganjarannya sangat besar. Pagi ini salat subuh berjemaah dapat pahala seolah-olah qiyamul lail sepanjang malam. Malam tadi tarawih bersama dengan imam habis, kita pun habis, pun sama juga kutibalahu qiyamul lailah, ditulis baginya beribadah sepanjang malam. Sebelum tu solat isyak berjemaah ada kurang sikit. Di solat isyak berjemaah dapat separuh malam. Alhamdulillah. Yang istiqamah, yang secara konsisten ambil peluang dan kesempatan hidup ke Ramadan dengan ibadah-ibadah macam ni, start isyak berjemaah, tarawih berjemaah, iaitu qiyam Ramadan, yang mana Nabi SAW sebut, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Sesiapa yang salat bersama-sama dengan imam, salat malam, ya, salat malam-malam lah, selepas isyak tu dah kira salat malam. Salat ba'diyah pun dikira salat malam juga. Cuma salat malam ni afdaliyah dia pada penghujung malam. Tapi Ramadan tak apalah, kita bekerja, ada urusan lain, kita tarawih, dan ada sebahagian pukul 4 pagi, 5 pagi dibangun lagi untuk solat tambah lagi, itu lagi bagus. Maka sesiapa yang qiyam bersama imam hatta yang sarifa, sampai imam habis, imam tak salat lagi dah, kutiba lahu qiyamul lailah, maka ditulis untuknya beribadah satu malam. Satu malam apa? Sepanjang malam. Malam start bila? Maghrib. Start pukul 7 lah, average pukul 7 maghrib masuk, ya. Dan bila habis malam, azan subuh, lebih kurang dalam 11 jam. So kita qiyamul lail bersama imam, iaitu qiyam Ramadan, tarawih, sampai imam habis, imam pun tak sembahyang lagi. Malaikat catat kat kita seolah-olah daripada pukul 7 sampai pukul 6 non-stop ibadah. Subhanallah, alhamdulillah. Subuh pun sama juga, siapa salat subuh berjemaah, sama juga seolah-olah dia beribadah sepanjang malam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang menghargai ganjaran, menghargai pahala dan darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, benda ni sangat dititik beratkan. Terutama tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sanggup menggunakan waktu yang ada, menggunakan mana-mana sisi yang ada untuk kita hidupkan Ramadan ini. Malang mereka yang melalui Ramadan tak berubah. Syaban dia macam tu, Rejab dia macam tu, masuk Ramadan macam tu juga. Sayang. Nabi SAW masuk Ramadan, Nabi berubah.
Nabi punya momentum berubah. Dalam hadis yang diriwayatkan, Nabi SAW merupakan orang yang sangat pemurah. Apabila datang Ramadan, ketika bertemu Jibril, Nabi punya pemurah makin meningkat. Nampak Nabi berubah. Dia punya momentum Nabi sangat berubah. Itu sunnah Nabi. Maksudnya nak kata dalil masuk Ramadan kita ubah pecutan kita, itulah. Dan masuk 10 malam terakhir, Nabi SAW lagi pecut. Jenis bawa Ferrari punya, tuan-tuan. Bawa Ferrari pecutan yang mana 10 malam terakhir Nabi ikat kain. Makna ikat kain apa? Makna dalam erti dalam bahasa Arab tu makna kiasan. 10 malam Nabi tak bersama dengan isteri seorang pun. Isteri Nabi pun sama juga. Dan Nabi beriktikaf di dalam masjid. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis banyak sekali yang membuktikan bahawa Ramadan ini berganda pahalanya. Antaranya hadis yang sahih, Nabi kata umrah pada bulan Ramadan pahala macam ibadah haji. Dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, maaf. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, yang mana dia kata bahawa salat sunat di bulan Ramadan pahalanya sama seperti ibadah fardu. Dan ibadah fardu sekali kita buat, dia berganda 70 kali ganda. Walaupun hadis ni dhaif, tetapi hadis dhaif memang jelas majoriti ulama kata boleh digunakan untuk fadail a'mal. Dan walaupun hadis ni dhaif, tetapi disokong oleh makna-makna hadis yang lain yang turut menyatakan bergandanya pahala di bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah teruskan campakkan hidayah dan istiqamah untuk kita terus konsisten dengan ibadah di bulan Ramadan, dengan ketakwaan, dengan kesungguhan, dengan penuh keimanan, dan mengharapkan ganjaran-ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apabila Ramadan meninggalkan kita, kita diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi insan yang bertakwa. Yang mana itulah yang Allah Subhanahu wa taala objektifkan Ramadan ini. Allah kata la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan ke atas kamu wahai orang beriman puasa di bulan Ramadan seperti umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi insan bertakwa. Maksudnya objektif kita keluar daripada Ramadan untuk menjadi insan yang bertakwa, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung pengajian kitab Al-Arba'in fi Fardhil Ain, hadis 40 fardu ain, yang mana hadis yang terakhir ya kita baca, iaitu hadis kita dah berada habis dah sebenarnya. Bab sapuan di atas khuf kita sudah habiskan. Kita dah jelaskan bagaimana perbincangan yang detail, dan begitu juga perbincangan-perbincangan hadis yang dibincangkan, begitu juga penjelasan daripada hadis, makna di sebalik makna hadis, begitu juga beberapa perbincangan mengenai hukum hakam yang kita ambil daripada mutiara-mutiara kitab-kitab fiqh untuk kita manfaatkan. Jadi hadis yang terakhir kita baca tentang tempoh yang dirukhsahkan, yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah untuk umatnya, yang mana 3 hari 3 malam untuk mereka yang bermusafir. Jadi sapu di atas khuf tak payah cabut-cabut lagi. Kalau nak cabut tak apalah, nak sapu, nak basuh tak ada masalah. Ya. Dan 1 hari 1 malam untuk orang yang bermukim. Ini membuktikan bahawa sapuan di atas khuf bukan untuk orang yang bermusafir sahaja. Ya, ada orang dia pergi kebun. Dia pergi kebun sehari suntuk pakai pergi kebun. Dan dia jenis pergi kebun pakai kasut boot, macam kasut askar kan. Jadi memang dia kata memang mencabar kalau nak pergi hutan ni, nak tebang pokok dan sebagainya, nak bersihkan kebun, kasut kena kuat. Dia pakai je kasut boot yang besar tu. Dia kata, ustaz boleh ke kalau saya nak semayang tu tak payah nak cabut boot, sapu di atas tu saja.
Ya, kata boleh, tak ada masalah. Ya, tapi saya tak musafir. Siapa kata nak sapu di atas kasut, sapu di atas khuf kena ada musafir? Mukim pun boleh. Boleh buat. Dia siap-siap berwuduk, lepas tu pakai kasut, pergi menebas. Bila masuk zuhur, dia sembahyang, berwuduk, sampai kat kaki dia sapu. Kasut yang kuat lah, kasut yang tak tembus air, kasut yang boleh jalan jauh dan sebagainya. Ya, bukan stokin yang tidak dibenarkan, ya, ataupun kasut yang tak tutup buku lali, itu pun tak sah. Jadi dipakai sembahyang, tak perlu tunggu musafir. Dan 3 hari 3 malam untuk mereka yang bermusafir. Maksudnya kalau golongan yang tidak bermusafir, bermukim, 1 hari suntuk dia pakai, lepas 1 hari suntuk 24 jam tak valid lagi, dah dia kena buka. Dia kena ambil wuduk yang baru dan dia kena pakai yang baru untuk dapat satu period yang baru pula, 24 jam. Sama juga golongan musafir. Kalau dia bermusafir sekali 7 hari, 3 hari je, iaitu 24 jam kali 3. Lepas 3 hari itu dia pakai, dia tak boleh masuk selepas 3 hari itu. Dia nak sapu tak boleh, tak sah, dia kena buka dulu. Dia kena buka, dia kena berwuduk macam biasa, lepas tu pakai balik. Barulah the validity of period tu start balik. Selepas dia berwuduk yang baru, pakai yang baru. Dia bermula jam yang pertama, iaitu pembatalan wuduk yang pertama. Dia pakai pukul 6, dia bukan start pukul 6. Dia start pukul apa? Bila wuduknya batal. Kalau wuduknya batal pukul 9, dia start pukul 9. Untuk 1 hari 1 malam pertama, 9 jam start pagi ni dan 9 pagi besok. Itu dia punya valid period dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk bab yang seterusnya daripada hadis 40 fardu ain al-Imam At-Tusi rahimahullahu taala, iaitu bab mandi junub. Hadis yang dihimpunkan ataupun hadis yang dipilih sebagai perbahasan bab mandi junub. Babun ma fi sya'nil ghusli minal janabah wa ma fiha, iaitu cerita bab tentang mandi junub. Dan cerita tentang mandi junub ni tuan-tuan, yang diceritakan dalam hadis ada beberapa riwayat yang masyhur, yang mana mandi junub ni dia ada sifat-sifat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau kita cerita tentang bagaimana wuduk Nabi SAW, ada sifat wuduk Nabi. Kalau kita cerita tentang salat, ada sifat salat Nabi SAW. Dan begitu juga kalau kita kata bulan puasa ni, ada kitab dikeluarkan oleh para ulama, sifat puasa Nabi SAW. Nabi puasa macam mana, bersahur macam mana, Nabi berbuka macam mana, apakah yang Nabi makan. Nabi makan tamar, Nabi makan minum air putih. Ada kala Nabi SAW suka susu lembu ataupun susu kambing, Nabi campurkan dengan tamar. Dimasukkan tamar, Nabi gaul-gaul macam tu. Nabi suka macam tu, Nabi minum dan Nabi makan. Itu kegemaran Nabi SAW. Ya, sahur Nabi makan apa? Itu semua diriwayatkan dalam hadis. Begitu juga bab mandi junub ni ada juga perbahasan mengenai sifat mandi junub Nabi SAW, sehingga disifatkan ataupun diletakkan dalam kitab-kitab fiqh. Ulama ambil daripada hadis, dia susun macam mana sifat ataupun cara Nabi SAW mandi junub. Ada kaedahnya. Kalau kita kata, sebelum ini saya kata, kalau nak ikut paling simple, dia ada jalan paling simple. Sebab mandi junub ni paling mudah, rukun dia tak banyak. Kalau rukun solat, kita tanya seorang-seorang, dia blur 13. Jangan kata orang biasa, ustaz pun terlupa juga. Yang ke-12 apa sebelah, ustaz pun lupa. Banyak sangat dia punya rukun tu. Ya, kalau wuduk yang 6 tu pun tak berapa nak ingat. Ya, tapi mandi junub simple, dia punya rukun 2 je. Sangat simple. Ya, jadi paling mudahlah. Jadi orang tanya saya, ustaz, kalau kita beribadah tak ingat rukun boleh ke? Tak ada masalah, no problem. Ya, habis saya selama ni semayang tak ingat rukun, sah ke tidak? Dia bukan masalah ingat ataupun hafal rukun atau tidak. Yang penting dia tahu tata cara solat. Lepas ni nak buat apa, dan dia buat tu memang mengikut turutan rukun. Tak ada masalah. Ya, tapi lagi bagus kalau dia belajar, dia hafal lah ke 13 rukun. Kalau wuduk ada 6 rukun. Kalau mandi junub dia simple saja, 2.
Pertama niat, dan kedua meratakan air seluruh badan. Itu dua saja. Ya. Jadi kalau kita kata nak mandi junub, paling mudah. Pertama niat, ketika menjirus anggota yang pertama, lepas tu kedua ratakan air pada zahir tubuh badan, settle. Mandi jenazah pun macam tu juga, tuan-tuan. Ya. Simple, maksudnya lagi best. Jenazah ni tak payah niat, dia ratakan air seluruh badan. Sebab dia bukan mandi junub, tapi lebih kurang macam mandi junub. Tetapi dia punya sunnah tu, dia ada cara-cara yang Nabi SAW tunjuk. Mula-mula macam mana, ya, mengiringkan dia ke apa, nak kena bersihkan perut dia, bersihkan hidung dan sebagainya. Itu yang renyah tu lah. Kalau kita nak belajar yang detail, itu kena ada kursus jenazah. Tapi kalau untuk yang paling simple, jenazah, siram air, ratakan air, dah pakai je. Itu maksudnya melepasi rukun dan syarat. Begitu juga mandi wajib, ada cara-cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, dan Nabi tunjuk ni bukan apa, tak lain tak bukan, ia sebagai satu sunnah, ia sebagai satu tuntutan untuk kita hidupkan sunnah Nabi SAW. Tidak ada cara yang lebih baik kecuali yang ditunjukkan oleh baginda SAW. Ya, macam kita salat, salat ikut sifat salat Nabi SAW. Nabi angkat tangan macam mana, Nabi rukuk macam mana, Nabi sujud kaki macam mana, kepak tangan Nabi macam mana, ya, mata Nabi ketika salat dekat mana, Nabi angkat jari ketika tasyahud macam mana. Itu semua dirakamkan oleh sahabat-sahabat Nabi dan direkodkan dalam kitab-kitab hadis. Ya, ada masa insya-Allah nanti kita boleh belajar. Jadi apa yang ditunjuk oleh Nabi untuk kita contohi, tak lain tak bukan ini untuk dicontohi. Macam wuduk, Nabi SAW tunjukkan kepada para sahabat macam mana nak berwuduk, dan para sahabat meriwayatkan dan dia mengajar tabi'in, Nabi wuduk macam ni. Ya, ada begitu juga Nabi kata, Nabi emphasize sesiapa yang berwuduk seperti wudukku ini, kemudian salat 2 rakaat dalam keadaan khusyuk, maka wajib baginya syurga. Dalam riwayat lain diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Nampak? So Nabi kata siapa berwuduk seperti wudukku ini. Nabi duk tekan. Maksudnya ada wuduk yang versi orang lain. Maksudnya kalau versi bukan Nabi, dia wuduk asal boleh lah, sah lah. Tapi kalau ikut fadilatnya, tak berapa mendapati fadilat. Wallahu alam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-6 kita nak baca. Hadis yang dimasukkan oleh Imam Muhammad bin Aslam At-Tusi, riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. An Maimunah radhiyallahu anha qalat وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا من الجنابة فصب بشماله على يمينه فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم ضرب بيده الأرض ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثم أفاض على جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيت بمنديل فلم يبغه وجعل ينفض عنه الماء متفق عليه. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita baca terjemahannya. Maimunah, Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Siapa Sayyidah Maimunah ini? Isteri Nabi SAW. Ya, isteri Nabi yang Nabi nikahi dia pada tahun ke-5 Hijrah kalau tak silap saya. Ya, dia ni berasal daripada Mekah, iaitu adik ipar kepada isteri adik ipar kepada Al-Abbas. Al-Abbas siapa? Pak saudara Nabi. Duk pening lah. Ada ipar, ada posisi sana, ya. Nabi ada pak saudara namanya Al-Abbas. Al-Abbas berkahwin dengan isteri dia, isteri ada adik namanya Maimunah. Maimunah tu yang berkahwin dengan Nabi SAW. Ini menunjukkan adik-beradik isteri pakcik kita bukan mahram. Ya, boleh nikah lah. Dan Maimunah ni juga mak saudara kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Al-Abbas, pak saudara Nabi, kahwin dengan isteri dia, dapat anak Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW. Ya, jadi Maimunah dengan Ibnu Abbas tu macam mak saudara, memang mak saudara sungguh lah. Ya, sebab itu ada hadis
Ibnu Abbas tidur di rumah Maimunah, dia tengok Nabi solat malam macam mana, dia tengok ngintai. Ya, Nabi solat malam, dia tak tidur. Nabi tidur, dia sedar, Nabi bangun, Nabi bersiwak, Nabi berwuduk, lepas tu Nabi solat malam. Dia pun bangun, masa dia kecil lagi. Umur lebih kurang dalam tak sampai dalam 10-11 tahun umur dia. Dia tidur rumah makcik dia, Maimunah. Masa tu Nabi dalam giliran Maimunah. So dia bangun, dia pun tengok Nabi bangun malam, dia pun bangun berwuduk, dia pun ikut Nabi berjemaah qiyamul lail. Ya, tapi dia berdiri sebelah kiri. Nabi tarik telinga dia, letak di sebelah kanan. Dia budak lagi. Cerita menariklah, letak sebelah kanan. Sebab itu Nabi tak bagi jemaah sebelah kiri. Ya, kanan untuk lelaki. Perempuan pun kiri makruh, perempuan kat belakang. Ya. Lepas tu Nabi solat. Nabi solat 2 rakaat pertama, Nabi baca apa? Baca surah Al-Baqarah. Ya. Dia pun penat dah, tak larat. Aku macam nak berhenti dah kata. 2 rakaat pertama surah Al-Baqarah, tuan-tuan. Jangan main-mainlah. Ya, lepas tu bangun pula baca surah Al-Imran 2 rakaat kedua pula. Apa kata aku macam nak pengsan, dia kata dah. Ya, tapi dia teruskan juga. Nampak? Ya. Sayyidah Aisyah kata bila Ramadan Nabi qiyam rakaat pertama saja Baqarah. Subhanallah. Lagi Nabi gandakan. Rakaat kedua baru masuk Ali Imran. Ya. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i dia kata mana lebih afdal, rakaat banyak ke berdiri lama. Ya, maksudnya dalam mazhab Syafi'i disunatkan tarawih 20 rakaat. Dia kata boleh tak tambah 30 ke 40, boleh dalam mazhab Syafi'i. Ya. Dalam perbahasan ulama fiqh kata 20 rakaat. Nak buat 20 rakaat tetapi berdiri lama, ataupun 30 40 rakaat seterusnya baca pendek-pendek. So Imam Syafi'i kata lebih afdal berdiri lama. Sebab Nabi qiyam Ramadan, qiyamul lail berdiri lama. Begitu juga Sayyidina Umar, dia buat 20 rakaat daripada Isyak dekat subuh baru habis. Dia punya tarawih dia. Ya. Dan pendapat kedua mazhab Maliki, dia kata rakaat banyak lebih afdal daripada berdiri lama. Maksudnya baca sikit-sikit kan. Lepas tu rakaat banyak. Sebab tu dekat negara-negara yang bermazhab Maliki 20, 36, zaman Imam Malik tarawih mereka 36 rakaat. Lagi banyak rakaat. Itu pendapat. Dan pendapat ketiga, ada ulama kata siapa yang tak mampu berdiri lama, baca panjang-panjang, perbanyakkan rakaat. Sesiapa yang mampu untuk berdiri lama, berdiri lama. Tak banyak rakaat. Ya. Malaysia pakai mazhab mana? Malaysia kalau belah wilayah dia pakai mazhab Maliki. 20 rakaat tapi baca pendek-pendek. Okey, bagus. Tak ada masalah. Yang penting buat. Tapi yang selain wilayah dia pakai mazhab sendiri. Dia buat 8, dia buat 11 rakaat, tak berdiri lama, rakaat pun tak banyak. Ya, tak apalah, janji buat kan, okeylah daripada tak buat langsung. Yang penting ada buat juga, ada komitmen dan ada konsisten. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tak hina yang buat 8 rakaat, tak ada. 8 rakaat pun masih juga dapat pahala tarawih, tak ada masalah. Ya. Lepas tu dia buat sampai 11 pun masih juga dapat pahala tarawih. Cuma yang buat 20 rakaat lebih besarlah pahala dia. Baik, Maimunah radhiyallahu anha berkata, aku meletakkan air junub ataupun aku menyediakan air mandi junub untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam riwayat maksudnya dia mandi bersama Nabi dengan sallallahu alaihi wasallam. Baginda menuangkan air dengan tangan kirinya ke atas tangan kanannya. Nabi ambil air, ada satu bekas yang menyediakan air macam satu baldi lah tuan-tuan. Nabi ambil air dan Nabi basuh tangan kanannya. Masuk ambil tangan kanan, kiri dan basuh tengah tangan. Maksudnya membasuh kedua tapak tangannya. Nabi cedok dan Nabi tuangkan ke tangan kiri dan Nabi menuang air ke tangan kiri dan tangan kanannya dan Nabi SAW membasuh kedua-dua telapak tangannya. Sama macam wuduk lah. Nabi basuh tangan sebelum berkumur-kumur dan sebagainya. Kemudian baginda menuang dengan tangan kanannya lalu membasuh kemaluannya. Dalam riwayat Nabi ambil air, Nabi tuang ke tangan kiri. Ya, Nabi tuang ke tangan kiri. Tadi Nabi tuang ke tangan kanan, basuh tangan. Tapi yang kali ini pula Nabi ambil air, Nabi tuang ke tangan kiri. Dan setelah itu baginda membasuh kemaluannya. Disunatkan sebelum kita mandi junub, basuh depan belakang dulu tuan-tuan. Sama ada najis tu nampak ataupun tidak.
Disunatkan Nabi basuh kedua-dua tangannya. Setelah itu baginda mengusap tangannya ke atas tanah. Maksud mengusap tangan di atas tanah ni tuan-tuan, selepas Nabi basuh kemaluan, Nabi ambil tangan, Nabi usap dekat tanah, dekat lantai. Sebab rumah Nabi dia bukan lantai macam kita, memang tanah. Ya, tanah, betul-betul tanah. Sebab tu zaman Nabi masuk rumah pakai slipper. Ya, tanah dia tak ada simen. So Nabi usap tangan di atas tanah. Kenapa? Ya, kata ulama antaranya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata sebab lepas kita basuh kemaluan, kan tangan kita melekat bau najis, betul tak? Biasa lepas kita buang air besar, kita basuh kemaluan kita, biasalah kadang-kadang cuba kita hidu kan, dia punya bau tu masih melekat dekat tangan. Maka Nabi SAW nak hilangkan bau najis yang melekat pada tangan, Nabi gosok dekat tangan, dekat tanah. Gosok ramai. Selepas tu dalam riwayat Nabi ambil air, Nabi basuh tangan yang bertanah itu. Maka hilanglah bau tu. Jadi ulama kata disunatkan selepas kita basuh kemaluan, sama ada nak mandi junub, selepas kita cebok dan sebagainya, disunatkan menghilangkan bau yang masih melekat dekat tangan. Macam mana? Ikut flexibility kita. Kalau zaman dulu Nabi SAW tak ada teknologi macam kita ni. Zaman dulu tak ada sabun yang tekan keluar. Ada satu tempat tu saya pergi rumah kawan saya tu, dia punya sabun tu automatik tuan-tuan. Kita letak tangan, keluar sabun. Canggih betul. Tak payah nak tekan. Lepas tu dia kawan, kau beli kat mana ni? Beli kat Shopee. Semua Shopee sekarang. Lazada semua sekarang ya. Itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tekan kita basuh. Ya. Jadi adakah kena pakai tanah juga? Dia fleksibel tuan-tuan. Nak zaman sekarang ni kita boleh pakai sabun. Kita boleh pakai apa-apa saja. Jangan pula lepas mahyang ni balik rumah, dia ambil tanah kat rumah, dibawa masuk dalam toilet. Orang rumah tanya, buat apa tu bang? Ini sunnah Nabi, buang sama sabun ni. Lepas cebok, ramas dengan tanah. Boleh, tak ada masalah ya. Tapi kita ada teknologi zaman Nabi, itulah teknologi yang paling tinggi. Ya, macam juga ada orang tanya saya, ustaz, kalau kita ya jenis tak bawa siwak. Siwak ni sunnah Nabi SAW. Ya, siwak ni lagi bagus dikekalkan. Ya, tapi kalau orang yang tak mampu nak bawa siwak, macam mana dia nak dapatkan sunnah ketika mana Nabi kata setiap kali wuduk, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wuduk. Jikalau aku tidak memberatkan umatku, nescaya aku akan mewajibkan mereka ataupun aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali nak wuduk. Dalam riwayat setiap kali nak salat. Jadi ustaz, boleh tak kalau siwak tu kita gantikan dengan berus gigi, dengan ubat gigi? Saya kata boleh, tak ada masalah. Ulama contemporary dia kata yang penting capai objektif. Yang mana ketika wuduk tu, sebelum wuduk kita bersihkan mulut kita, kita wangikan mulut kita dengan maksudnya kalau dulu zaman Nabi siwak. Ya tak? Tapi zaman sekarang ni lebih canggih, iaitu berus gigi dan ubat gigi. Tapi kalau bawa tu juga, kalau amalkan dua-dua lagi bagus. Tapi kalau dia tak boleh nak amalkan siwak, dia rasa berat, beban dan sebagainya, leceh dan sebagainya, ya, tapi dia boleh amalkan berus gigi dan ubat gigi. Yang penting ketika mana dia berwuduk, mulut bersih dan wangi. Dan ketika mana dia menghadap Allah, mulut bersih dan wangi. Itu objektif dia. So bila mencapai objektif, tak kiralah wacana apa sekalipun, peralatan apa sekalipun boleh pakai. Yang penting ketika nak menghadap Allah, ketika berwuduk, mulut kita bersih dan wangi. Tapi kalau dah berwuduk ataupun dah gosok gigi dekat rumah, setiap kali nak salat, ya, kecuali Ramadan lah. Lepas zuhur ni makruh kan dalam mazhab Syafi'i. Ya, kalau tak Ramadan, setiap kali nak salat gosok gigi. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Memang. Ya, lepas tu datang masjid dibawa siwak lagi. Itu lagi bagus. Tapi kalau tak boleh, paling tidak pun sebelum datang ke masjid, dia bersihkan gigi dia. Kalau pakai siwak tu, pakai siwak yang Nabi SAW suka yang basah. Seperti mana dalam hadis Abu Bakrah, dia suka yang basah tu. Yang basah tu sebenarnya tuan-tuan, itu yang buat gigi wangi. Dia punya getah tu. Ya, itu yang buat mulut kita yang berbau boleh hilang. Ya, macam kita lah, ubat gigi pudina dia tu kan. Apa benda lah campur dalam tu. Tapi kita pakai yang keras tu, bolehlah keras, tapi dia keras.
keras dan dia memberi kesan kurang lah, cecair dah tak ada lagi dah. Satu lagi bila keras tu nak tunggu dia lembut bulu tu lambat. Kalau kita belum time keras tu, kalau kita gosok terkena gusi, sakit darah. Ya. Jadi apa-apa saja sebelum solat, sebelum wuduk, kita bersihkan gigi kita. Pakai berus gigi ataupun siwak ataupun dia pakai gargle, Listerine tu dia kumur-kumur, mulut bersih dan wangi pun boleh juga. Ya. Kalau tak puas hati nak pakai klorok pun boleh tuan-tuan. Dia kumur-kumur dengan klorok. Ya. Itu bukan gigi saja putih, dengan gusi-gusi sekali putih. Tengok jeli lidah pun dah tak merah lagi tuan-tuan, pakai klorok tu. Ya. Itu sajalah gurau-gurau saja, jangan balik buat betul-betul sudah. Ya. Baik, maka Nabi SAW membersihkan, maksudnya kemaluan. Lepas basuh kemaluan pun Nabi SAW gosok tangan. Gosok tangan dekat tanah untuk hilangkan bau-bauan pada najis yang terlekat pada tangan baginda SAW. So kita lepas sibuk ambil sabun, bersihkan. Objektif sampai. Ya, objektif sampai. Kalau zaman tok nenek kita tak ada sabun tu, dia pakai apa? Dululah atuk saya cerita pakai daun apa? Pandan. Daun pandan digamas-gamas. Jadi hilang bau tu. Baik. Okey, kemudian baginda SAW berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Exactly macam wuduk tuan-tuan. Ya. Saya ada nak tunjuk gambar video bagaimana Nabi SAW berkumur-kumur. Dulu saya tak sempat masukkan video. Ya, ni nak tunjukkan. Bagaimana ada video lah saya ambil. Tak maaflah kalau gambar tak handsome. Ya. Ni. Kita belajar bab wuduk tu. Ini yang disebutkan bagaimana Nabi dia berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung dalam satu cedokan. Satu cedokan tu dia bagi dua. Separuh untuk mulut dan separuh untuk hidung. Ya, macam ni saya tunjuk sekali lagi. Ada mula-mula macam kekok tuan-tuan, tapi lama-lama buat dia biasa. Dia bila masuk separuh, yang bab hidung tu dia sedut dalam sikit. Tapi Ramadan jangan dalam nanti dia lepas. Nabi kata illa an takuna saiman. Nabi kata wa balik fil istinsyaqi illa an takuna saiman. Maksudnya sedut air lebih-lebih, Nabi kata, kecuali kamu berpuasa. Kalau berpuasa Nabi kata jangan sedut dalam-dalam. Nanti sampai kotak batal. Ya. Baik. Itu ikut sunnah Nabi SAW. Dalam kitab fiqh pun sebut tuan-tuan. Ini kitab apa? Sabilul Muhtadin. Kitab Kiai Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama Nusantara. Asalnya kitab ni dalam bahasa Jawi. Kalau dulu masa saya belajar Jawi. Kalau tak belajar kitab ni, dia ada bahasa Melayu Banjar tu kita pening bala. Tapi sudah di romanize kan. Ya. Dia kata maksudnya yang terakmal pada kumur-kumur itu bahawa hendaklah dia memutarkan air itu di dalam mulutnya kemudian meluahkannya. Terakmal apa? Terafdal. Di bahasa dia. Dan terakmal, yang terafdal pada memasukkan air ke hidung, ya, bahawa hendaklah dia menjedut air dengan hidungnya kemudian maka dia menghembuskan dengannya. Bermula menghimpunkan kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, itu terafdal. Dalam mazhab Syafi'i. Biasa kita buat separate kan. Mulut 3, hidung 3. Itu biasalah. Sah tak ada masalah, no problem. Tapi dalam mazhab Syafi'i kata terafdal, paling afdal, lebih sunnah, lebih dapat pahala. Kata ulama-ulama mazhab Syafi'i, iaitu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, itu maksudnya menghimpunkan. Ya, bermula menghimpunkan kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu terafdal daripada menceraikannya. Buat mulut lain, hidung lain. So lebih sunnah, ya. Inilah yang lebih sunnah. Sekali lagi tunjuk, mungkin ada yang tak perasan ke. Tunjuk sekali lagi. Tapak tangan. Okey. Mungkin tertanya-tanya, di manakah lokasi saya ambil wuduk ni?
Ya. Pertama tuan-tuan rahsia. Jawapannya di dapur rumah saya tuan-tuan. Siapa ambil video ni? Anak sulung saya yang ambil. Okey, action. Okey, ambil. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, Nabi berkumur-kumur. So pertama tadi apa? Nabi basuh kemaluan, lepas tu basuh tangan dengan sabun, hilangkan bau kemaluan tu. Kemudian Nabi berkumur-kumur macam tadilah, yang memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali iaitu 3 cedokan. Separuh untuk mulut dan separuh untuk hidung. Baginda kemudian membasuh mukanya. Dalam riwayat Sayyidah Aisyah, Nabi basuh muka 3 kali macam berwuduk. Berwuduk dahulu. Dan kedua tangannya. Kemudian membasuh kepalanya. Membasuh kepalanya itu disapu kepala macam wuduk exactly. Ya, selanjutnya baginda sallallahu alaihi wasallam menyiram seluruh badannya. Dan sebelum tu Nabi membasuh kepala, Nabi siram. Dalam riwayat Nabi ambil air, dia bukan yang sapu ala kadar untuk sapu surface saja. Dalam riwayat Nabi ambil air, dia cedok tangan dengan 2 tangan, Nabi siram ke atas dan Nabi gosok sampai Nabi yakin air itu kena pada kulit rambut. Ya. Baik, Nabi lakukan sebanyak 3 kali. Baik, selanjutnya selepas Nabi basuh muka, Nabi basuh tangan, Nabi basuh kepala. Tangan macam wuduk lah, sampai ke siku, lebih siku sikit. Dan kemudian Nabi SAW menyiram seluruh badan, mana yang tak kena air lagi. Ya. Kemudian selepas Nabi basuh mana anggota yang tak kena air lagi, yang Nabi siram badan Nabi SAW yang tak kena air tadi. Kemudian baginda beralih tempat. Maksudnya daripada Nabi tempat tu kan basah, Nabi cari tempat yang kering sikit. Ya, Nabi cari beralih tempat. Tapi kalau kita tak ada isu lah, sebab kita dah simen dah. Nak beralih tempat boleh ataupun tidak. Nabi beralih tempat lalu membasuh kedua-dua kakinya. Yang terakhir Nabi tutup dengan basuh kaki. Ya, itu cara dia. Aku menghulurkan tuala ataupun kain lap badan kepada baginda, namun baginda menolak. Nampak? Nabi tak nak lap badan dia. Kenapa tuan-tuan? Ya, kita bincangkan. Sebaliknya baginda mengeringkan air dengan tangannya. Maksudnya renjih macam tu lah. Dengan basah kuyup tu, Nabi gunakan tangan. Tolak-tolak air. Tapi Sayyidah Maimunah bagi tuala, dia tak nak. Nabi tolak. Ya. Begitu juga dalam riwayat Sayyidina Umar, nampak Nabi lepas mandi rambut Nabi basah sampai basah bahu Nabi SAW. Nabi kebiasaan lepas mandi, lepas wuduk Nabi tak lap. So apakah hikmah kenapa Nabi tak nak lap? Kalau buka kitab Fathul Bari, kalau buka kitab Al-Minhaj Syarah Imam Nawawi, ada beberapa pandangan ulama mentafsirkan. Pertama, dia kata, sebagian ulama kata kenapa Nabi tidak mahu mengeringkan ataupun Nabi tak gunakan tuala. Pertama, sebab Nabi nak biarkan supaya air tu kering sendiri. Sebab air wuduk yang kering sendiri itu nanti dia akan jadi saksi dekat akhirat nanti, bahawa kita ni mandi junub sebab nak beribadah pada Allah. Kata Imam Ibnul Mulakin, dia kata dikiaskan dengan darah syuhada. Darah tu menjadi saksi dekat akhirat nanti, ada dalam hadis Nabi SAW. Begitu juga air wuduk tu yang kering sendiri, dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, dikiaskan dengan wuduk. Nabi selepas wuduk Nabi tak lap. Ada hadis Nabi kata setiap wuduk, titisan air wuduk tu akan menggugurkan dosa. Jadi siapa lap wuduk tu dia rugilah. Selagi mana titisan mengalir tak kering, selagi itu dia menggugurkan dosa dan mengangkat darajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So Nabi tak lap supaya air itu kering sendiri. Kering macam mana? Setiap titisan tu digugurkan dosa. Kalau orang yang tak ada dosa macam Nabi, diangkat darajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kedua. Dan ketiga, ada ulama kata, sebagian kata mungkin Nabi dia tak nak lap sebab mungkin Nabi cuaca panas nak rasa segar badan, ya. Tapi yang ni ada juga yang mengkritik lah. Dia kata kalau Nabi nak segar badan, kenapa setiap kali mandi Nabi tak lap? Mungkin ada musim sejuk ke apa dan sebagainya, Nabi biarkan juga. Tapi mana-mana tiga pun betul, mana-mana pun tiga. Jadi itu yang disebutkan oleh para ulama. Selepas mandi junub makruh kalau kita lap. Selepas berwuduk kita lap makruh berdasarkan hadis Nabi SAW. Tapi kalau wuduk tahan lagi tuan-tuan.
Wuduk tahan lagi. Tapi kalau mandi tak lap tu, dia rasa lain macam sikit. Nak kalau dia datang mandi junub sebelum subuh, lagi 5 minit nak subuh tu dia mandi. Dia mandi, alamak nak lap ni, nak tunggu kering. Tapi kalau dia bangun awal pukul 5 ke, pukul 5.30 ke, dia mandi, dia tunggu kejap kering, lepas tu pakai baju pergi surau atau pergi masjid At-Taqwa. Ya, ini lagi 5 minit nak azan baru nak mandi junub. Alamak nak kering kan makruh lah. Dia pakai juga dengan jubah-jubah tu. Habis basah kuyup jubah tu. Pergi masjid At-Taqwa memang tengok lain macam, mandi junub nampak. Kan? Jadi lain macam lah kan. Tapi kalau dia tengok keadaan lah. Ya, kalau bangun awal, kita boleh lah. Boleh lah kalau kita nak biar dia kering sendiri, ikut sunnah Nabi SAW. Tapi kalau yang lambat tu, lap lah tak apa. Pasal apa nanti ya susah pula kan. Macam orang perempuan dia pakai telekung, rambut basah, nanti basah pula anak telekung, bau pula nanti kan. Jadi lap je tak ada masalah ya. Tapi maksudnya ikut flexibility kita untuk kita lakukan ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya nak sambung satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Maksudnya dalam kitab-kitab hadis ada beberapa riwayat yang masyhur cara Nabi SAW mandi junub. Yang tadi kita sebut ni tuan-tuan adalah cara yang diriwayatkan oleh Sayyidah Maimunah. Yang ni saya nak baca riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya sama tak, lebih kurang, tapi ada sedikit perbezaan. Macam mana saya ajar tuan-tuan, saya lampirkan hadis riwayat Sayyidina Ali tunjukkan wuduk Nabi, lebih kurang macam yang ditunjukkan oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Tapi di lain sikit yang mana ditunjukkan oleh Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ada tunjuk lain macam sikit. Macam Sayyidina Uthman dia basuh kepala 3 kali, sapu kepala 3 kali. Abdullah bin Zaid dia tunjuk Nabi sapu kepala 1 kali. Beza macam tu lah. Ini ada sedikit perbezaan tuan-tuan. Kita baca sebagai penutup. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ightasala min al-janabati ghasala yadayhi thumma فوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بين يديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرتها أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kebiasaan Nabi SAW apabila hendak mandi junub, baginda membasuh kedua tangannya. Macam tadi sama kan? Seterusnya baginda berwuduk sebagaimana wuduk untuk solat. Ya. Dia wuduk dalam mandi junub ni, dia tidak mengangkat hadas kecil, tetapi dia memberi keutamaan pada anggota-anggota wuduk. Ya, maksudnya apa? Beri penghormatan, beri kemuliaan pada anggota-anggota wuduk, kemudian anggota lain kemudian. Ya, dia bukan mengangkat hadas kecil ya. Dia macam biasa juga. Ketika kita nak basuh muka ke ataupun kita nak basuh anggota yang pertama, niat mandi junub. Tapi ketika nak berwuduk dalam mandi junub tak perlu niat wuduk. Dia masuk sekali dalam mandi junub. Tapi kenapa Nabi SAW berwuduk? Maksudnya kata Imam Syafi'i untuk memuliakan anggota wuduk, beri prioriti. Macam tu. Ya, lepas tu anggota yang lain macam badan, perut, belakang, bahu dan sebagainya. Baik. Selepas itu baginda SAW wuduk sampai basuh kaki. Ya. Kalau riwayat Maimunah, Nabi basuh kaki yang terakhir. Tetapi kalau riwayat Sayyidah Aisyah, Nabi basuh kaki dahulu. Ada sedikit perbezaan. Maksudnya ada 2 cara. Ada beberapa cara. So boleh pilih mana-mana yang kita rasa selesa. Sama ada kita nak basuh kaki penghujung ataupun kita nak basuh kaki awal-awal. Ya, boleh belaka tuan. Selepas itu baginda SAW mandi, iaitu siram. Siram maksudnya dalam riwayat Nabi ambil air, Nabi nampak ni lah kan, dikatakan gayung, Nabi cedok dengan 2 tangan, Nabi letak kat tangan, siram kat atas kepala Nabi. Dan Nabi menjela rambut Nabi dengan kedua tangannya macam ni. 1, 2. Rambut Nabi kan panjang sampai bahu. 3. Ya, sehingga baginda SAW yakin air sudah sampai ke pangkal rambut. Ini dalil mazhab Syafi'i mengatakan wajib meratakan air pada seluruh badan, termasuk lipatan-lipatan dan sebagainya. Kalau kita ni jenis ya, dia bukan six pack, tetapi jenis kalau duduk tu dia berlipat dia macam tu kan. Di sebalik lipatan tu macam di bawah perut ke dan sebagainya, ketiak dan sebagainya,
Ya, kalau orang wanita tu minta maaf cakap di sebalik apa payudara dan sebagainya, itu sebab apa Nabi dia bila mandi junub dia pastikan anggota kulit tu biar kena. Bila time wuduk tak wajib kena kulit, cukup surface rambut saja, kulit tak payah. Ya, tapi bila mandi junub Nabi siram betul-betul sampai Nabi gosok, diyakini bahawa air tu kena kat kulit. Sebab itu ulama mazhab Syafi'i kata wajib meratakan air seluruh badan di sebalik rambut. Ya. Sebab tu orang perempuan tanya, ustaz kalau orang perempuan mandi ikat rambut boleh tak? Ya, kalau diikat rambut dalam keadaan yakin bahawa kulit rambut tu kena air dan di sebalik ikatan rambut tu air kena, boleh. Ya. Tapi lebih selamat wanita ikat rambut dibuka. Pasal apa? Untuk lebih yakin supaya air itu kena pada setiap helai rambut dan kena pada kulit. Tetapi kalau ikat rambut tu diyakin, maksudnya dia siram air banyak-banyak dan boleh melalui setiap helai rambut dan kulit, it's okay, tak ada masalah. Ya, begitu juga lelaki kalau yang rambut panjang dan sebagainya. Begitu juga ya kalau lelaki yang berjambang tebal, dia pastikan air itu kena pada setiap kulit. Dia beza sikit tuan-tuan. Kalau berwuduk mereka yang berjambang tebal, tak perlu air tu kena sampai ke kulit, cukup sapu surface saja. Tiba balik mandi junub, pastikan janggut tu gosok-gosok, air tu kena sehingga sampai ke kulit. Baik. Okey, selepas itu baginda menyiram sebanyak 3 kali. Ya, menyiram 3 kali itu menyiram kat rambut Nabi sebanyak 3 kali, kemudian menyiram seluruh badan Nabi yang belum kena air. Simple saja tuan-tuan. Ya, simple macam biasa. Ya, basuh tangan, ya. Lepas tu berwuduk. Bila basuh muka tu, niatlah saja aku mengangkat hadas besar. Lepas tu basuh tangan, kaki, lepas tu siram kepala 3 kali, gosok, lepas tu siram badan yang belum kena air. Settle, ya. Termasuklah kita gabungkan juga hadis Maimunah sebelum berwuduk tu, basuh kemaluan dulu, bersihkan kemaluan siang-siang. Selepas itu baru disusuli dengan cara-cara yang lain, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu saja. Ada soalan ke nak tanya? Kalau ada lah. Ya, ya. Minta tak dengar tu Haji. Wajib apa? Oh, mandi junub. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Wajib ke kain mandi basahan? Ya, wajib. Kalau mandi depan orang. Ya, kalau mandi orang saja gua dulu Haji. Jawapan belum masuk. Kalau depan orang wajib mandi, ya, pakai kain basah. Baik, ulama bahas adakah dalam seorang-seorang bilik air seorang-seorang dia kena pakai kain basah? Jawapannya tak wajib. Ya, tapi disunatkan. Lebih digalakkan. Jadi orang kata, ustaz, apa dalil kata, apa hujah ulama kata harus? Ada dalam hadis Bukhari Muslim, ya, yang mana Nabi meriwayatkan satu hari Nabi Musa alaihi salam dia mandi. Bani Israel ni, ya, bila dia lepas daripada cengkaman Firaun sampai dekat kawasan Sidai itu, mereka mandi. Mereka mandi ni sesama mereka telanjang, laki perempuan. Teruknya Bani Israel ni. Ya. Dan Nabi Musa pun pergi jauh-jauh sana. Nabi mandi. Dalam hadis tu Nabi Musa mandi tak pakai seurat benang sekalipun. Dan Nabi Musa dia letak pakaian dekat batu. Ya. Dan sebelum itu kes kecoh tersebar fitnah ke atas Nabi Musa alaihi salam. Bani Israel mengatakan bahawa Nabi Musa tu dia tak ada kemaluan. Dia tu cacat, kemaluan tak ada. Belalai tak ada. Dia tu mandul, belalai tak ada. Tak kahwin dan sebagainya. Ya. Jadi macam mana Allah nak bersihkan nama Nabi Musa? Nabi Musa dia letak pakaian di atas batu. Dalam cerita hadis Bukhari Muslim, batu tu bawa lari baju Nabi Musa. Cerita mengarut. Hadis sahih tuan-tuan. Nabi Musa bekerja. Woi, batu pada baju hang bawa pergi lagi tu. Dia lagi. Kebetulan ada nampak seorang Bani Israel, nampak 2-3 orang nampak Nabi Musa lari dalam keadaan tak pakai baju. Ya, bukan sengaja Nabi Musa. Dalam hadis ulama kata Nabi Musa bukan sengaja nak dedah aurat, tapi Allah nak tunjuk fitnah-fitnah, nak menjawab segala persoalan fitnah Bani Israel lah. Maka ada nampak, rupanya Musa bukan mandul, bukan yang cacat kemaluannya. Nampak? Itu dibenarkan. Sebab itu dalam hadis ni
Ulama-ulama fiqh kata boleh wanita yang tak ada doktor lelaki, dia boleh tunjuk kemaluannya untuk tujuan perubatan. Berdasarkan hadis ni. Nampak? Dalam hadis ni pun banyak fiqh, tuan-tuan. Ya. Jadi Nabi Musa sampailah dia ketuk batu, berhenti batu tu, dia ambil baju pakai Nabi dan sebagainya. Ya. Jadi Imam Nawawi dia kata hadis ni, dia kata syar'un liman qablana, syariat agama-agama umat terdahulu, jikalau Nabi tidak mengatakan mansukh, Nabi senyapkan syariat itu, maka itu syariat kita. Ada syariat zaman-zaman dahulu, contohnya kalau pakaian yang kotor zaman Bani Israel dulu kena gunting, kita basuh. Tapi Nabi kata kita tak payah gunting, kita basuh. Zaman dulu tu gunting, tuan-tuan. Maksudnya itu dimansuhkan. Tapi bila Nabi ceritakan hadis ni, hadis tu tak ada ciri-ciri Nabi memansuhkan, Nabi senyap saja. Maksudnya kekal sampai sekarang. Syar'un lima qablana, maksudnya syariat zaman dahulu yang Nabi tak mansuhkan secara jelas, ya, ataupun mahu dalam Al-Quran ataupun hadis, maka ia kekal, boleh digunakan sampai sekarang. So berdasarkan hadis itu, ulama kata kalau seorang-seorang dalam toilet boleh mandi tanpa seurat benang sekalipun, tetapi di situ hukumnya disunatkan. Ya, disunatkan. Sebab apa? Nabi SAW bersama dengan isteri Nabi pakai. Ya, Nabi pakai. Sebab apa? Sayyidah Aisyah kata, selama aku kahwin bersama Nabi, aku tak pernah lihat kemaluan Nabi SAW. Ya. Pasal apa? Sebab hikmah lah ulama kata, kalau isteri Nabi nampak kemaluan Nabi, bukan maksud tak boleh, ya. Lepas ni kalau depan isteri kita sorok pula, janganlah. Tak ada masalah, no. Kita bukan nak cerita lucah, tapi cerita hukum. Kenapa Nabi tak tunjuk depan isteri? Sebab takut terlepas, kan kalau kita belajar Syama'il Muhammadiyah, Nabi punya perut macam mana, dada Nabi macam mana, ya kan? Takut-takut Nabi, isteri Nabi terlepas. Oh, Nabi punya ni, oh, li'adzubillah, dia itu hikmah aja, nak menjaga kehormatan Nabi SAW. Bukan tak boleh, ya. Suami isteri boleh tunjuk kemaluan masing-masing, tak ada masalah. Kitab fiqh kata tak ada makruh, tak harus, tak ada masalah. Dan malah digalakkan kalau boleh menambahkan kemesraan. Nampak tu? Ya, kalau maksudnya masing-masing tunjuk aurat masing-masing, kemaluan, ya, tunjuk terang-terang depan suami isteri, boleh mendatangkan kemesraan, itu lebih digalakkan. Ya. Tapi kalau bab mandi seorang-seorang macam itulah, hukumnya harus, tidak makruh, dibolehkan. Tetapi kalau mandi depan orang ramai, jangan cari kerja, tuan-tuan. Ya, kena pakaikan blekat ke apa semua. Lelaki lah, perempuan tak boleh. Ya, kalau perempuan nak mandi depan orang ramai, macam orang perempuan nak mandi kat Port Dickson, dia kena pakai tudung lah. Kena pakai track bottom, kena pakai lengan panjang, tak apalah, no problem, kan. Jangan pula dia pergi Port Dickson berkemban, janganlah perempuan, itu naya nama dia. Ya, wallahu alam. Ya, ada soalan lain? Ya, silakan. Soalan bagus. Tuan tanya dia tadi, lepas mandi junub, adakah dia mengangkat hadas kecil? Yes. Tapi dengan syarat, dalam mazhab Syafi'i, ketika kita mengambil wuduk, ya, kita jangan sentuh, jangan melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Ya, mula-mula kita basuh kemaluan dulu, kan? Basuh kemaluan, lepas tu kita siram. Maksudnya basuh kemaluan bersih-bersih, ikut cara Nabi, depan belakang. Lepas tu bila tengah mandi tu, bila bahagian kemaluan, siram saja. Tak payah nak gosok lagi dah, sebab kita gosok awal-awal, betul tak? Kan? Kita gosok bersih-bersih pakai sabun ke apa, sampai kita rasa apa, bila mandi nanti siram saja. Ratakan air tanpa perlu menggosok. Sebab apa? Menggosok tu tak wajib. Yang penting meratakan. Dah basuh tu, kita masuk mandi, sepanjang kita berwuduk tu tak sentuh kemaluan. Ya. Dia sentuh kemaluan ni, tuan-tuan, asalkan dengan tapak tangan. Dia kalau sentuh kemaluan macam ni tak apa. Ya. Nak sentuh pakai siku pun tak apa. Sampai tak sampai lah, kan? Satu lagi, tapak boleh pakai. Nak sentuh kemaluan tak batal, di tapak tangan. Tapi kalau kita nak basuh kemaluan pakai tapak kaki, boleh, kan? Tapi tak pernah lagi lah setakat ni orang yang boleh buat, kecuali memang dia plastik man ke apa kan? Tapi dia basuh kemaluan pakai belakang tapak tangan dia ke, ataupun dia dah basuh siang-siang, cuba tengah mandi junub, dia siram sahaja. Ya. Dan tak berlaku perkara ketika dia mandi junub. Katakanlah dia mandi junub, tiba-tiba terkeluar air kencing. Biasa berlaku tak? Kadang-kadang berlaku. Adakah mandi junub batal? Tak batal. Tak perlu ulang balik, sambung terus. Cuma bezanya, bila lepas mandi junub, sebelum solat dia kena wuduk balik.
Sebab apa? Tengah mandi junub keluar air kencing, terbatal wuduk dia. Ataupun dia tengah mandi terkentut. Adakah dia kena start all over again? Tak payah. Lengkapkan mandi junub, cuma bila nak solat nanti dia kena wuduk sekali lagi. Ataupun dia bersama dengan isteri, tersentuh isteri atau suami pun macam tu juga. Asal saja membatalkan wuduk ketika dia mandi junub, sebelum solat dia kena wuduk sekali lagi. Contoh dia mandi kan, tertidur. Kan tidur kan batal wuduk. Dia kena wuduk sekali lagi. Cuma kalau yang daripada start dia mandi junub sampai habis tak berlaku perkara yang membatalkan wuduk, automatik mandi junub mengangkat hadas kecil. Ya, jelas ya. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik, setakat itu saja. Tak ada soalan lain Baik. Setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah silap, kekurangan. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza man ila ghafartah wa hamman ila farajtah wa la daynan ila qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi